Hai semua, selamat datang ke kelas Refleksologi Kaki bagi kemahiran vocational spesifik KSSM Pendidikan Khas Kefungsian Sederhana. Saya, Cikgu Grace, akan mengajar topik 1.5 memantau prosedur refleksologi kaki. Hari ini, kita akan bincangkan topik 1.5.1 Kod Etika dan Kelakuan. Kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran topik ini, saya boleh pertama, menyatakan 5 amalan beretika dalam kerja dan yang kedua, menyatakan 3 contoh kelakuan yang profesional semasa berurusan dengan pelanggan. Hari ini kita akan bincangkan 4 topik. Yang pertama, etika. Yang kedua, etika kerja. Yang ketiga, kod etika. Dan yang keempat, kelakuan profesional. Mula-mula kita lihat etika. Apa itu etika? Etika berasal daripada perkataan Greek ethos. Ethos bermaksud perwatakan atau sikap ataupun kepribadian. Jadi, ianya merupakan prinsip-prinsip bertingkah laku yang mengawal individu atau profesion. Apa pula maksud etika? Satu standard tingkah laku bagi suatu pekerjaan. Sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan dengan etika kerja. Etika kerja adalah panduan tingkah laku yang diikuti oleh manusia dalam pekerjaannya. Ianya berfungsi untuk mengawal tingkah laku ahli profesional agar tidak menyalahi undang-undang atau menjejaskan nama baik pekerjaannya. Contohnya, doktor, jururawat, peguam, mereka semua ada kod etika kerja yang perlu sentiasa dipatuhi. Apakah maksud kod etika? Kod etika adalah satu senarai tingkah laku atau amalan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Sekarang kita lihat amalan-amalan beretika. Yang pertama, berdisiplin. Seorang juru refleksologi perlulah mempunyai disiplin diri yang baik dan mematuhi peraturan. Selain itu, hendaklah sentiasa menepati masa. Tidak boleh membiarkan pelanggan menunggu. Seterusnya, jujur dan amanah. Tidak menipu dan sentiasa melakukan kerja dengan penuh amanah. Bertanggungjawab. Seorang juru refleksologi yang baik sentiasa melakukan tugas dengan cara yang sepatutnya. Bersih. Seorang juru refleksologi hendaklah sentiasa mengamalkan kebersihan diri dan juga kebersihan dan kekemasan premis. Seterusnya, cekap. Seorang juru refleksologi perlulah melakukan tugas dengan mahir dan baik. Patuh pada SOP. Seorang juru refleksologi hendaklah mematuhi prosedur standard operasi syarikat dan mempunyai inisiatif. Apa maksud mempunyai inisiatif? Hendaklah sentiasa memiliki sifat ingin membuat penambahbaikan. Pakaian yang kemas. Seorang juru refleksologi hendaklah memakai pakaian seragam yang kemas dan lengkap semasa berada di premis. Bersedia. Seorang juru refleksologi perlulah dalam keadaan bersedia sebelum pelanggan tiba. Ini pula adalah contoh-contoh amalan tidak beretika. Ingat ya anak-anak, jangan lakukan perbuatan ini. Pertama sekali, salah guna kuasa.
Elakkan melakukan perkara melanggar amanah yang telah diberikan. Ataupun menipu. Bersikap tidak jujur, menipu dari segi wang, dari segi masa. Yang ketiga, rasuah. Apa itu rasuah? Menerima apa-apa bentuk suapan dari mana-mana pihak. Ini adalah amalan yang tidak beretika. Ingat, ianya merupakan satu jenayah. Anda boleh ditangkap dan dikenakan tindakan undang-undang. Jadi ingat ya, jangan lakukan perbuatan-perbuatan ini. Kelakuan profesional. Apa itu kelakuan profesional? Kelakuan profesional adalah perbuatan yang dilakukan semasa melakukan pekerjaan. Kenapa kelakuan profesional itu penting? Pertama, bagi memberi keyakinan kepada pelanggan, dan pelanggan adalah penting kerana merekalah sumber pendapatan jururefleksologi dan untuk mengurangkan risiko aduan. Apakah contoh-contoh amalan kelakuan profesional? Pertama, berpakaian kemas dan profesional. Gunakan pakaian seragam yang kemas dan bersih dan sentiasa amalkan amalan kebersihan diri. Selain itu, bagi jururefleksologi wanita, elakkan memakai solekan tebal. Pakai solekan yang nipis dan manis. Bukannya solekan seperti opera. Dan elak wangian yang terlalu kuat. Seterusnya, bahasa yang sopan. Gunakan nada suara yang sesuai dan juga gunakan tata bahasa yang sopan. Ingat ya, jangan gunakan bahasa pasar. Seterusnya, senyum dan peramah. Anda perlulah sentiasa bersikap mesra. Jangan biarkan emosi anda dipengaruhi oleh perkara di luar tempat kerja. Contohnya, bad mood, susah nak cari parking masa turun kerja. Jadi, anda mood tak baik. Jangan biarkan ianya mempengaruhi emosi anda semasa bekerja. Dan sentiasa pastikan pelanggan dalam keadaan selesa. Amanah. Yang pertama, jaga barang peribadi pelanggan. Dan yang kedua, ini penting, jaga kerahsiaan pelanggan. Jangan sebarkan maklumat peribadi pelanggan anda kepada orang lain. Itu adalah amanah. Rajin. Anda perlulah melakukan tugas dengan baik dan tidak mencuri tulang. Maksudnya di sini tidak curi-curi, duduk bersembunyi, tak buat kerja. Dan teliti. Melakukan kerja dengan teliti dan berhati-hati dan jangan bersikap sambil lewa. Maksud sambil lewa tu, kalau dalam bahasa pasar kita kata cincai. Jangan ambil mudah, kena buat dengan bersungguh-sungguh. Berpengetahuan. Anda hendaklah sentiasa melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang terkini. Jadi, bolehlah sentiasa menghadiri kursus untuk menambah ilmu. Jadi, rumusan topik kita pada hari ini. Dapat buat rumusan tak? Ini adalah rumusan kita hari ini. Amalan beretika yang baik akan memberikan keyakinan pada pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan jururefleksologi secara berterusan. Ini tugasan anda untuk minggu ini. Pertama, nyatakan 5 amalan beretika dalam kerja. Kedua, nyatakan 3 contoh kelakuan yang profesional. Anda boleh jawab ini di dalam buku nota ataupun jawab terus di dalam modul yang telah cikgu sediakan. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi lain kali. Bye.